Assalamualaikum. Saya Puan Zurina. Okey, semester ni saya akan mengajar Enterprise and Small Business Management. Semester lepas, subjek ni diajar oleh Miss Farhana. Okey, so sebelum kita pergi kepada slide-slide yang seterusnya, kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan Small Business Management. Okey, untuk subjek ni fokus kita lebih kepada Small Business Management. Okey, contoh Small Business Management yang ada kat Malaysia ni, contoh macam kita kat Kuala Kangsar ni kan, kita ada kedai labu sayur, okey, kita ada kedai dobi, kita ada kedai craft tangan, kita ada kedai perabot, kita ada kedai apa nama? Kedai yang perusahaan kerepek dan sebagainya. So itu antara contoh-contoh Small Business Management. Okey, kita tengok keyword yang awak akan jumpa selalu adalah enterprise. So enterprise kat sini dia merujuk kepada sole proprietorship. Dalam bahasa Melayu, sole proprietorship tu adalah pemilikan tunggal. Maksudnya dialah bos, dialah pekerja dan dia seorang-seorang saja uruskan bisnes tu. Contoh macam kedai burger kan. Okay. Small business pula normally pekerja dia kurang daripada 100 orang. So mana-mana company yang mempunyai pekerja kurang daripada 100 orang, kita akan assume dia small business management. So kalau more than 100 people, 100 employees, kita assume dia sebagai large business. Okey, dari segi management macam mana? Normally dialah bos, dialah pekerja, dialah yang handle everything. So dalam topik ni, dalam subjek ni awak akan jumpa 3 benda ni. Berkali-kali awak akan jumpa. Okey. Okey, kita pergi kepada next slide. The holistic view of a small business management. So holistic bermaksud keseluruhan. Okay, holistic is characterized by the belief, minta maaf ada iklan kat situ, that the part of something are intimately interconnected and explicable only by reference to the whole. So, macam saya kata tadi, holistic bermaksud secara keseluruhan, yang mana setiap satunya mempunyai hubungan kait antara satu sama lain, interconnected. Another word for holistic is the comprehensive, overall, integral, global and so forth lah. You can inilah read by your own. Okay. In small business management pula, the entire organisation is considered in its processes and policy as opposed to focusing only on its specific component. So dalam small business management, kita fokus pada spesifik komponen saja. Contoh apa? Okay, siapa owner dia? Berapa orang pekerja dia? Bagaimana dari segi management dia? So itu antara komponen-komponen lah. Nanti kita akan go through. Okay, so ini antara komponen ataupun kita panggil dia element, 5 element of small business management. So yang pertama adalah ownership, management, resources, organizational structure and flexibility of change. Okay, kita go to the detail. Ownership, privately owned, registered as sole proprietorship, partnership, private limited. Okay, normally for small business management ni kita consider sole proprietorship and partnership sahaja. Private limited normally dia akan mempunyai pekerja lebih daripada 100 orang. So kita tak berapa consider sebagai SME. Okay. So ownership tadi macam saya katalah, contoh macam kalau saya penjual burger, so saya adalah bos, saya lah pekerja, saya lah juga yang pergi COD, saya lah juga yang pergi beli barang mentah. So ownership dia adalah seorang. Dari segi management, manage and operate by the owner who are the founder, lead the company, also act as both manager and the worker. The owner are fully responsible in decision making. Okay, dari segi management, contoh
Kalau macam saya jual kerepek dekat kampung, so saya lah juga yang bos, saya lah biasa yang akan cari bahan mentah, saya lah juga yang akan cari pekerja. So saya jugalah yang akan membuat marketing. Okay. So dari segi management, normally dia tak ada hierarki, dia tak ada protokol. Bos kena tak boleh buat itu, kalau nak jumpa bos kena melalui PA, tak ada. Okay, seterusnya pada resources, limited resources. So lack of track record in the business to convince potential investor and bankers. Okay, sebelum tu resources dari segi apa? Biasanya SME ni dia akan kekurangan sumber manusia, kekurangan dari segi sumber kewangan. Dia contoh, saya jual kerepek, saya nak besarkan company saya nak buka cawangan tapi saya tak mampu, kekurangan pekerja dan kekurangan kewangan. Okey, lack of track record. Okey, katakanlah saya nak buka satu lagi cawangan. So saya dah jumpa dah seorang datuk ni yang boleh invest. Tapi bila dia nak tengok saya punya dokumen tak cukup. Mungkin saya tak buat business plan secara proper. Mungkin saya tak buat account saya secara proper. So daripada situ dia macam tak yakin dengan kemampuan bisnes saya. Jadi tak boleh. Okey. Banyak sangatlah iklan ni. Thus it was up the owner to be able to generate the resources. Okay. Next. Organizational structure. The organization structure are often regarded as informal. Okay, dia kalau kita kat USAS kan, kalau macam kita ada pensyarah, kemudian pergi kepada KJ, KJ pergi kepada dekan, dekan pergi kepada naib timbalan naib chancellor, kemudian pergi kepada chancellor kan. So dia ada hierarki. Tapi untuk SME ni, small business enterprise ni, dia tak ada structure yang secara formal. So dia informal saja. Maksudnya macam tadilah, awaklah bos, awaklah pekerja, awaklah orang yang pergi COD barang, awaklah yang buat marketing. So the owner has to do almost everything while the workers are expected to be able to do variety of work. Okay, pekerja bila dah bos macam tu, pekerja lagi lah multitasking. Maksudnya pekerja lah juga yang tukang kupas ubi kayu, pekerja lah juga yang tukang bersihkan ubi kayu tu, kemudian dia juga yang tukang goreng, dia juga yang tukang packaging, dia juga tukang yang tolong susun-susun kerepek tu dekat kedai. Maksudnya dia multitasking. Okay, kemudian flexibility of change, flexible to adapt to changes in the environment due to its size and informal structure. Kalau selama ni dia jual kerepek tu dekat kedai-kedai secara fizikal, tiba-tiba PKP kan, tiba-tiba ada COVID ni kan, jadi apa dia buat? Dia terpaksalah menjual dalam Shopee contoh. So flexible to change. Tak ada masalah sebab dia kecil. Jadi dia boleh buat keputusan tu secara drastik. Kecuali kalau company tu besar, dia terpaksa melalui orang atasan untuk approve dia punya proposal. Lepas orang atasan ni kena pergi naik atas lagi. Jadi macam proses tu lambat. So bila company ni company yang kecil, jadi bila-bila masa dia boleh berubah. Mungkin dari segi fizikal dia ubah kepada online. So itu dinamakan flexibility of change. However, it is also vulnerable to development in the business environment such as changes in technology or government policy. So kalau dia selama ni dia potong kerepek tu guna secara manual kan, tapi sekarang ni dah ada teknologi. So mungkin bila menggunakan mesin tu, proses dia akan lagi cepat. Jadi dia punya production dia pun lebih banyak, berkali ganda berbanding dengan sebelum ni. So dia ada flexible to change lah, maksud dia. Okay, next, the entrepreneurial orientation for business success. Entrepreneurial orientation is concerned with the firm
level strategic process that is used to obtain a competitive advantage and improve level of performance. So competitive advantage ni maksudnya apa? Competitive advantage ni adalah satu keunikan yang ada pada syarikat awak yang tak ada pada orang lain. Kalau awak kata awak jual kerepek, apa hebatnya kerepek awak tu? Kalau awak kata awak jual roti canai, apa yang hebatnya roti canai awak tu? Itu yang ada jual roti canai dekat mana ke? Somewhere in Selangor lah. Dia jual roti canai perasa strawberry, dia jual roti canai perasa perasa buah pisang. Dia buah-buahan. So rasa dia tu lain. Lain daripada yang lain. Tu dinamakan competitive advantage. So ada 5 kriteria. Dia ada proactiveness, innovativeness, competitive aggressiveness, autonomy and risk taking. Kita tengok satu persatu. Proactiveness ni maksudnya dia terlampau aktif. Dia memikirkan sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan. Kalau orang tak terfikir, dia dah fikir dulu. Okey, contoh tadi kawan saya dia tengah promote pasal public gold. Public gold ni dia macam Pohkong. Kedai-kedai emas Pohkong, Habib Jewel, ni kedai-kedai emas lah. Okey, tapi bagusnya public gold ni dia ada satu software, satu platform yang mana kita boleh membeli belah macam Shopee. Kan Shopee dalam tu kita boleh add to cart. Dia pun macam tu juga. Jadi tadi kawan saya tunjuk kat saya, maksudnya dalam platform tu bukan hanya kita boleh beli emas, sebab dia public gold kan, of course lah emas. Dia bukan saja kita boleh beli emas, tapi kita boleh shopping Milo, susu, minyak dan barang-barangan baby. Jadi maksudnya dia pelbagaikan bisnes dia. So itu dinamakan proactiveness. Orang lain tak terfikir, dia dah fikir dulu. Bukan apa, sebab masa PKP kan, orang banyak jual emas sebab ramai yang dah dibuang kerja. So bila orang jual emas, orang kurang membeli emas. Jadi dia nak mempelbagaikan jualan dia, dia jual lah selain daripada emas, barang keperluan, of course orang akan beli. Okay, so itu adalah namanya proactiveness. Next, innovativeness. The tendency to pursue creativity and experimentation. Okay, so innovative and creative. Apa beza? Kreatif ni dia membuat sesuatu yang orang lain tak pernah buat. Contoh, saya bagi awak sehelai kain. Dari sehelai kain tu awak boleh jadikan contoh, jadikan seluar. Dan seluar tu pula seluar yang beropol-opol, bertingkat-tingkat, ada labuci, ada bunga-bunga sana sini. Itu dinamakan creativity. Daripada basic awak gubah jadi sesuatu yang menarik. Itu kreatif. Inovatif bermaksud produk tu dah ada, tapi awak ubah suaikan sikit. Contoh apa? Apa pernah tengok tak payung? Okey, payung kan kita gunakan untuk hujan, lepas untuk kalau cuaca panas. Okey, contohlah cuaca panas, bila awak pakai payung, awak akan rasa lagi bahang kan. Jadi apa diorang buat dari segi innovativeness ni, diorang letak kipas kecil dekat bawah payung tu. So bila kita pakai payung waktu panas, kita akan rasa sejuk lah. Itu dinamakan inovatif. Produk dah ada, tapi awak buat penambahbaikan terhadap produk. So itu dinamakan innovativeness. Competitive aggressiveness ni maksudnya dia nak bersaing, nak mencari satu keunikan yang tak ada pada pesaing dia. Itu macam saya cakap tadi lah, orang lain semua jual, contoh jual lapan balik. Tapi apa benda kelebihan lapan balik awak? Itulah wujudnya kohort. Kan yang jual lapan balik, yang ada cheese lah, yang ada Milo lah, yang ada macam-macam lah. Itu dinamakan competitive aggressiveness. Dia nak bersaing. Autonomy refer to whether an individual or team of individual
within an organisation has the freedom to develop an entrepreneur idea. Ada tak orang kata apa, free to express their idea? Contoh kan, katakan dalam company saya ada 3 orang pekerja. Adakah saya ni seorang yang nak mendengar idea pekerja ataupun tidak? Tapi kalau saya nak bisa saya berjaya, saya kena minta pendapat mereka. Okay? Jadi autonomi bermaksud refer to whether an individual or team of individual dalam organisasi itu kebebasan bersuara untuk dia bagi idea. Okay. Next, risk taking, yang menanggung risiko. Orang yang berani menanggung risiko, dia adalah orang yang akan mendapat keuntungan yang tinggi. High risk, high return. Okay, so itu saja untuk hari ini. Awak boleh go through ini saja sebagai introduction. So for the next week class, saya akan buat lagi video. So daripada situ nanti kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya dalam grup ataupun personal WhatsApp saya. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.